Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, SK pun ada kat sini. Saya tunggu dia buka live. Dia tak buka-buka, saya live dulu. Selamat sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Abang Anwar Rizal, Gauzan. Malam ni tak jadi. Lagi-lagi abang Awan yang kawan duk tunggu. Ini saya bersiaran live di dua platform, di Muka Buku dan juga di TikTok saya. Jadi siapa yang biasa tengok di Muka Buku, sila pergi ke Muka Buku. Haikal Idayu, Waalaikumsalam. Abdul Manap, Ni Amran, Waalaikumsalam. Yusri Zulkifli, Baktia, Waalaikumsalam. Lawrence, hari ni saya nak tutup Ustaz moderator. Moderator je bawah. Janah Guntur, Waalaikumsalam. Ya, terus semangat anak muda. Saya sentiasa bersemangat. Anda bagaimana? Adakah anda bersemangat untuk memenangkan Perikatan Nasional dalam 6 negeri dalam pilihan raya yang tak lama lagi yang kita akan hadapi ni? Saya sentiasa semangat. Saya bersama sahabat saya SK sentiasa bersemangat dengan begitu hebat dan dahsyatnya anak muda. Saya ni tuan-tuan, idola saya ni SK lah, Sufi Sufi ni idola saya. Jadi dia bersemangat, saya pun bersemangat. Okey kami dah ready nak mengundi. Ya. Kalau dah ready nak mengundi tu kena ready tekan button share. Sebab button share tu dia senang mudah nak tekan Ada macam mana mereka buat zoom-zoom tu? Oh, macam tu. Okey SK idola saya. Saya ni kalau orang tanya saya tuan-tuan dalam 32 tahun saya hidup ni, apa yang saya paling bangga sekali adalah kerana saya mengenali Haji Nik dan juga Sufi. Itulah kalau orang tanya saya lah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Kita hangatkan keadaan pada malam ini. Teruskan perkongsian saudara-saudara semua, dan semoga membawa manfaat kepada semua orang. Jadi kepada orang kata apa ni, moderator malam ni rest, jangan duk mute, jangan duk apa, ambil pergi kat depan dulu. Abang Cinu ke? Ya. Berapa kali nak tanya ni. Atas Romaino, Waalaikumsalam. BM dah goyang. Betul saudara. BM bukan saja goyang, dia pun dah jadi kelang kelibut dah. Okey tuan-tuan, sambil-sambil kita tunggu rakan kita duduk share dan sebagainya, saya nak kongsikan satu cerita lah hari ni yang menyayat hati sikit tuan-tuan. Sebelum tu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sesiapa sahaja yang memberikan salam. Dan salam sejahtera kepada semua. Jadi hari ini kita nak kongsi satu cerita yang agak menyayat hati Saya tadi di tengah duk WhatsApp lah, sementara nak tunggu SK ni SK dia kata malam ni kita ada satu jemputan khas sambil-sambil nak tunggu SK tu adalah seorang WhatsApp saya seorang makcik ni lah, dia WhatsApp saya tuan-tuan Jadi dia tanya kepada saya, dia kata kat saya, Syafiq isu AWSP ni masih ada harapan ke? Sebab banyak pencarum ni termasuk diri saya sendiri duk menaruh harapan lagi, dia kata, kepada pengeluaran AWSP ni. Sebab dulu Syafiq pernah kata mungkin dekat-dekat nak pilihan raya mereka bagilah kot pengeluaran AWSP. Jadi jawapan saya kepada pakcik tu saya kata, dekat makcik tu saya kata, duk nampak gaya ni memang tak ada harapan dah lah nampak gaya ni sebab saya dipahamkan PM sendiri pun tak bersetuju untuk pengeluaran KWSP ni, sebab dikatakan bahawa untuk kegunaan masa tua. Jadi bila saya cakap itu, dia pun bagi tahu kat saya lah, dia kata anak baru habis ni, dia kata SPM dia dapat result bagus lah, saya kata duk ingat nak sambung pergi belajar universiti lah tapi duit ni tak ada dah, dia habaq duk buat rolling modal. Makcik ni dia antara orang yang terkesan dan
diberhentikan kerja semasa pandemik, dan dia mula untuk buat perniagaan sendirilah untuk bantu keluarga dia. Adalah dia duk jual kuih dan sebagainya. Jadi dia pun kata lah, duit ni banyak keluar lah, duk rolling model dan sebagainya. Anak duk abang lah, duk cita-cita lah nak sambung belajar, dia kata. Jadi duit ni memang dia kata memang tak ada dah lah. Dia tanya saya berapa ni kos nak perlu untuk kalau nak sambung belajar. Saya pun bila dia cakap macam tu, tuan-tuan, saya nak habaq pun takut dia kecewa. Tapi banyak jugalah nak bagi tahu kat menteri kat atas tu. Kalau kata dia duduk di kampung, duduk di Kedah ni, anak nak dapat belajar mai KL ni, banyak jugalah nak pakai tu. Saya ikut dia tengok live saya habaq lagi dia kecewa pula kan. Tapi saya boleh habaq itulah banyak lah. Kalau ikut pengalaman saya tu banyak lah pakai tu. Jadi harap menteri tengoklah kepada benda ni. Lepas tu saya kata kat dia, suruh anak sementara ni nak tunggu ni, dia bukan dapat terus. Dia pengambilan ni dia ikut penggal, dia ikut tahun lah. Kalau kata pengambilan isi dalam usi, dia bukan ambil kata terus ambil hari ni isi bulan depan ambil dah. Dia ikut pada pengambilan lah. Kalau tak silap saya, dia 3 bulan kan macam mana. Saya pun tak ingat dah, tapi dia lebih kurang macam tu lah. Jadi saya kata kat dia, sementara nak tunggu ni, suruhlah anak pergi buat kerja part time dulu. Cari. Lepas tu saya bagilah tahu kat dia, kalau kat Kedah ni ada Baitul Mal apa semua ni, boleh minta. Bukan Baitul Mal, yayasan apa? Yayasan Ampuan Rahimah lah. Boleh dapat, zakat boleh dapat. Jadi pergi belah buat kerja part time dulu. Sebab dia nak kena beli laptop apa semua nanti. Dia kata kat saya, dia kata nak kerja apa Fik, dia kata. Nak kerja apa yang ada lah ni. Orang kerja kilang pun nak kena berhenti dah lah ni. Sebab nak digantikan dengan warga asing dan sebagainya. Ada kilang tak mau nak beroperasi dah, nak kerja tak mana, nak cari kerja tak mana. Jadi susah lah nak pergi Pulau Pinang cari kerja pun, dia kata. Habis duit kot sewa rumah, kot makan dia. Jadi tu pula dia duduk kelang kabut. Waalaikumsalam. Tu pula dia duduk kelang kabut, kot nak balik main di kampung pula nanti. Dia kata nak cari kerja apa dengan zaman sekarang ni, teruk sungguh, dia kata. Jadi saya tahu lah interest makcik ni adalah KWSP lah. Jadi memang betul apa yang dia cakap tu, tuan-tuan. Kita tak boleh nafikan, memang betul. Saya pun duk periksa lah tadi, tengok dalam My Future Job. Hai. Saya pun duk tengok lah dalam My Future Job dan sebagainya. Jadi memang apa yang dia cakap ni adalah realiti yang dihadapi oleh sekarang ni, khususnya para belia yang mereka ini baru lepasan SPM dan sebagainya. Mereka nak cari kerja part time pun susah. Lepas tu ni kalau nak buat food panda, saya makcik tu lah bagi tahu. Dia saya nak tanyalah kod siapa biasa buat food panda. Dia kata kalau nak buat food panda pun kena pakai motor baru, motor lama tak boleh. Motor Kris hak lama apa semua tak boleh. So nak kena awak keluar modal untuk beli motor baru pula selapis. Yang ni saya tak pastilah sebab saya tak pernah buat food panda. Tapi kalau buat Grab, kereta Grab tu saya pernah buat lah. Saya tahu lah memang kena kereta baru. Jadi inilah tuan-tuan yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini. Anak nak pergi belajar hari ni pun, nak sambung belajar pun kena fikir tuan-tuan. Duit tak ada. Tuan-tuan tahu harga laptop lah ni berapa. Saya bagi tahu terus terang macam ni lah. Pergi buat perkiraan sendiri. Saya tak mahu nak sebut dia punya kos dia. Takut sekali ikut dia tengok dia. Dia kata sudah anak aku ni tak boleh belajar dah lagi kecewa. Sebab dia memang anak dia nak belajar dan dia nak anak dia belajar. Jadi kos dia tuan-tuan ambil lah. Minyak apa semua, nak pergi tidur hotel, nak hantar anak kan. Nak pergi tidur hotel. Lepas tu nak beli peralatan, nak bayar yuran hak pertama tu. Lepas tu nak beli laptop. Berapa semua nak kena pakai? Nak masuk NFT ni, berapa semua nak kena pakai? Jadi inilah realiti yang dihadapi sekarang ni. Dan kita tengok hari ni kerajaan tidak langsung membincangkan soal-soal ini. Jadi saya tahu ramai ibu bapa yang terkecewa. Tapi tak ada lah sampai 11,000 bila Aisyah. Tak sampai. Buat kata 11,000 lagi kecewa makcik tu. Mau dia tengok live aku mampu Jadi yang paling sedihnya dia kata kat saya, dia kata ayat live tu, dia kata boleh tak kalau anak pergi kerja dengan Syafiq, pergi kerja dengan one simple ke apa kan. Saya nak bagi tahu lah,
Ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini pun dinafikan hak mereka. Tuan-tuan dengar ahli parlimen kata apa? Nak bantu orang mati pun tak ada duit. Nak beli pampers bagi kat orang sakit pun nak kena awak keluar duit sendiri. Nak beli ni, ada banyak ni ahli parlimen ni nak kena beli pampers, kursi roda. Semua orang pakat main bil, tak boleh nak bayar pun jumpa ahli parlimen. Ahli parlimen pun tak ada duit, habis modal dah, semikin habis dah. Ada hak dulu saya tengok pakai kereta hebat lah ni, tukar kereta dah, jual ke apa tak tahulah. Dia takkanlah kita nak tanya YB jual kereta ke apa. Jadi sampai tak ada duit langsung lah. Jadi nak cerita macam mana tuan-tuan? Nak cerita macam mana? Apa nama ni, hak ahli parlimen pun dinafikan. Jadi kalau makcik ni pun pergi minta bantuan dengan MP pun, rasa MP akan bagi jawapan yang sama. Dulu kita ada satu kes. Saya tak mahu sebut nama dia sebab anda semua kenal, sebab dia duduk dalam live. Dia biasa dekat dalam live TikTok dan sebagainya. Saya nak sebut perkataan tu tak boleh, tapi saya boleh bagi tahu kat tuan-tuan, dia dah naik rumah dia ni, rumah macam apartment lah. Dia dah naik ke atas nak lompat lah. Nak lompat. Sebab apa nak lompat? Sebab tak mampu bayar sewa. Tapi ada duit ke WSP sekurang-kurangnya, bila dia lompat, anak dia dapat. Anak dia boleh lah nak sambung belajar, nak bayar sewa dan sebagainya. Lepas tu tanya saya, jawapan yang serupa saya bagi. Ahli parlimen tak ada peruntukan nak bantu macam mana. Jadi bukan kata rakyat yang terkesan, ahli parlimen juga terkesan, tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, saudara semua, apa yang dibincangkan oleh kerajaan hari ini? Duk kata nak mencerakinkan lah, nak melawan kepada ketirisan lah. So apa ketirisan yang mereka ada orang kata apa, dah perbaiki? Apa yang mereka duk mencerakin sangat, lama sangat ni, apa benda yang mereka duk cerakin? Apa benda yang mereka buat hari ini, tuan-tuan? Kita tak nampak mereka buat apa hari ini. Semua orang terkesan dengan apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Peniaga pun terkesan. Ada seorang ni, bila saya buat naik video dia, saya kata apakah dua kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Dia kata rahmah, menu rahmah. Saya bagi tahu kat tuan-tuan daripada dulu lagi, apa yang dihadapi oleh peniaga, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, sebagai contohnya, harga kos pen RM1. Sebelum ni harga kos pen RM1. Dan peniaga jual pen tersebut dengan harga RM1. So sekarang ni harga kos pen itu meningkat RM1.50. Sepatutnya peniaga kena jual RM2.50. Tetapi kerajaan suruh mereka jual RM2. Kunung-kunungnya rahmah. Tapi sebenarnya peniaga terpaksa menanggung kerugian RM50. Itu yang berlaku sekarang ini. Kan kerajaan dapat nama kunung-kunungnya menu rahmah itu, tetapi sebenarnya peniaga sendiri yang terkesan. Peniaga awak keluar dekat dalam FMT News kalau tak silap saya. Peniaga-peniaga bagi tahu kerajaan tumpang nama atas ihsan yang mereka buat. Sebenarnya kerajaan tidak buat apa-apa. Kalau kerajaan nak membantu rakyat dan nak membantu peniaga ni, apa yang dia kena buat? Dia kena tengok daripada sudut rantaian bekalan. Kena memastikan kos turun. Supaya peniaga-peniaga ini tidak terkesan. Hari ini orang nak cerita tentang cas perkhidmatan ayam. Ada orang marah kat saya. Fik, kenapa revealkan tentang cas perkhidmatan ayam ni? Hang tak faham. Peruncit ni dapat harga ayam RM9.40. So nak jual berapa? Kenalah buat cas perkhidmatan. Saya kata saya bukan nak anaya peruncit. Saya bukan nak menganiayai siapa-siapa. Saya nak bagi tahu dekat walana yang otak depa sempit ni. Saya nak bagi tahu pada depa, harga ayam di pasar borong RM9.40. Yang mana saudara, peniaga ni terpaksa letak RM1.20 cas perkhidmatan, kalau tidak tak ada untung. Nak bayar gaji pekerja pun tak ada duit. Nak beli ais batu pun tak ada. Saya bukan nak anaya siapa-siapa, saya nak bagi tahu. Jadi apa yang sepatutnya dibuat adalah pihak kerajaan kena memastikan kos ini turun. Supaya bila peniaga dapat ayam dengan harga RM8.50, dia boleh jual RM9.40, dia ada untung. Tapi dia dapat RM9.40, dia nak jual berapa?
Berapa dia nak jual? Inilah realiti, saudara. Dan kita berbalik pada cerita makcik tadi. Dia pergi sampai peniaga dah. Dan kita balik pada cerita makcik tadi. Dan sebab malam ni saya nak fokuskan nasib anak muda. Dan generasi sekarang ini yang baru habis SPM ini. Mereka semangat mereka dan berkobar-kobar untuk sambung belajar. Dan mereka pada ketika mereka ambil SPM, mereka bertungkus lumus, berkorban apa saja, tidak kawan dengan sesiapa, duduk menelaah buku. Dan sebab apa? Diberitahu bahawa SPM ini adalah sebagai penentu masa depan. Sijil penentu masa depan. SPM. Saya dulu masa saya ambil SPM. Dan cikgu sekolah saya, dia bagi tahu kepada saya lupa dah nama cikgu tu. Teruk tu. Saya lupa dah nama cikgu tu, tak teringat. Tapi dia ajak saya ICT. Dia bagi tahu kepada saya, dia kata, Syafiq, hang nakal macam mana pun, hang buah macam mana pun, SPM bagi dapat elok. Dan dia kata kat saya, SPM ini adalah sijil penentu masa depan. Jadi anak-anak masa kini pun, kalau saya diberitahu dahulu, pada tahun 2008, masa saya menduduki SPM, benda itu, saya yakin. Dan sekarang ini pun, cikgu itu kalau dia masih mengajar, dia tetap juga bagi tahu kepada anak murid itu, SPM ini adalah sijil penentu masa depan. Maka mereka ini, moderator jangan mute sabar-sabar. Jadi mereka ini berusaha, saudara. Anak-anak ini berusaha sedaya mungkin untuk mereka berjaya. Tapi apabila mereka berjaya, apakah kerajaan pada hari ini memikirkan tentang mereka? Memikirkan bagaimana mereka nak sambung belajar di peringkat universiti. Memikirkan soal apa yang bakal dihadapi oleh keluarga mereka. Saudara, cerita tentang beasiswa bukan hari ini nak masuk universiti terus dapat semua, tak. Dan ada yang dapat semester 2. Ada yang dapat lambat sikit. Dan ada yang SEM 3 pun tak dapat lagi. Dan jadi kos awalan ini ditanggung oleh ibu bapa. Ibu bapa sendiri pun tak mampu nak tanggung. Anak muda nak pergi cari kerja pun susah untuk mendapatkan pekerjaan pada masa kini. Jadi tuan-tuan, benda ini belum pernah berlaku dalam mana-mana kerajaan sebelum ini. Kalau kita tanya, rakyat Malaysia pernah diperintah oleh kerajaan Barisan Nasional selama 62 tahun. Pernah diperintah oleh kerajaan Perikatan Nasional dan juga Gabungan BN dan juga PN. Dan pernah diperintah oleh Pakatan Harapan 1.0 dan sekarang ini kerajaan Madani. Jadi rakyat Malaysia dah rasa ke semua zaman pentadbiran kerajaan. Namun, kalau kita tanya rakyat Malaysia hari ini, kita turun di bawah, kalau kita tanya makcik tu tadi, makcik pernah lalui dah. Apa yang makcik lalui sekarang ini? Apa dia akan cakap? Dia tak pernah rasa susah macam mana dia rasa susah sekarang ini. Rata-rata rakyat Malaysia, kalau tanya kepada mereka, mereka akan jawab benda yang sama. Dia tak pernah rasa susah sebagaimana dia rasa susah pada hari ini. Jadi tuan-tuan, kita tanya kepada kerajaan. Dan 6 bulan, ni dah nak habis bulan 6. Hari ni 16 hari bulan, tadi makan durian dekat kebun Sufi. Ni nak masuk bulan 7. 7 bulan dah jadi kerajaan. Kita tak nampak hala 7. Nak ke mana? Nak fokus kepada agro ke? Dan nak turunkan kebergantungan kepada import? Dan nak buat ladang jagung ke apa ke? Kita tak tahu, tak dengar. Duk cerita, bagi tahu ya. Kata kita akan hilang kebergantungan pada import, tapi nak cerita, nak hilangkan kebergantungan pada import macam mana? Apa benda? Skop apa? Yang paling besar sekarang ni adalah dedak. Dedak ni terkandungnya adalah corn, iaitu jagung dan juga soybean, kacang soya. Jadi kalau kita nak turunkan kos dedak, of course lah kita kena buat ladang jagung kita sendiri. Semasa pentadbiran PN dulu dah ada perancangan kita nak buat di Perlis.
Tapi kerajaan hari ni kita dengar diam ya. Duk cerita aja kat kita. Kita akan hilangkan import. Semua cerita saja. Keterisan, wawenang, wawekang, semua cerakin. Cerita aja. Tapi apa yang kita nampak? Adakah hari ini kerajaan nak mengejar kepada revolusi industri 4.0? Adakah dia nak pergi dekat situ? Kalau dia nak pergi kat situ, bagaimana kaedah dia? Dan siapa pelabur-pelabur yang berminat untuk melabur di Malaysia sekarang ini? Adakah Malaysia memfokuskan untuk menjadi satu negara yang mesra pelabur, untuk mewujudkan lebih banyak industri-industri berdaya saing dan juga inovasi yang baru di Malaysia? Kita tak ada. Kita tak dengar apa yang cuba dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Kalau kita tengok di peringkat global, pelbagai perkara di peringkat global dah bincang lah, macam saya cakap sebelum ini. Apabila wujudnya AI, Artificial Intelligence, jadi banyak benda-benda pekerjaan yang telah dibuat oleh AI ni. Jadi mereka fikir macam mana nak gantikan pekerjaan orang yang hilang pekerjaan disebabkan oleh AI ni. Tapi kat Malaysia, tuan-tuan, apa yang kita duk bincang? Tuan-tuan bayangkan apa yang dilalui oleh makcik ini. Bayangkan apa yang dilalui oleh orang muda tadi yang baru habis SPM ni. Nak kerja tak ada kerja. Mak pula tak ada simpanan. Perniagaan pun teruk. Sebab apa? Kena kurangkan keuntungan. Menu rahmah lah kunun-kununnya. Jadi apa yang akan berlaku? Kita tidak nampak, tuan-tuan. Apakah yang jelas dalam orang kata apa? Kerajaan Madani ini mentadbir negara kita. Kita ada YB Adam di sini ya. Sekejap saya YB Adam Saya macam biasa. Saya sprint dulu, sekejap kita pass baton. Okey ya. Alright, tuan-tuan. Jadi hari ini duk salah menyalah dekat dalam parlimen. Berkaitan dengan angka. Semalam yang berhormat Razi Jidin daripada MP Putrajaya. Dia mengatakan bahawa dia tanya daripada mana Anwar Ibrahim dapat angka 30,000 orang yang tidak mengambil SPM. Dan juga dalam ucapan tersebut, saya dengar Anwar Ibrahim menyalahkan. Dia kata Menteri Pendidikan Razi Jidin tidak memantau, yang menyebabkan 30,000 orang tidak hadir untuk tidak mengambil SPM. Jadi maka hari ini dijawablah dekat dalam parlimen. Tapi mereka jawab berkenaan dengan isu angka. Dikatakan bahawa Anwar Ibrahim ni cakap betul, memang 30,000 tak hadir ambil SPM. Menteri jawab, dia kata jumlahnya adalah 29,663. Jadi cukup 30,000. Duk bergaduh macam tu lah. Pok-pok walanon kata, Razi Jidin tipu, kata Anwar Ibrahim tak tahu angka. Ni saudara, saya nak bagi tahu, anak-anak papa yang bodoh ni, saya nak bagi tahu pada mereka, 30,000 yang tak ambil SPM ini bermula pada 20 Februari hingga 15 Mac 2023. Macam mana sewaktu anda mentadbir negara, 30,000 anak-anak muda ini tidak boleh mengambil SPM? Yang ni yang puan kena jawab. Bukan soal angka. Kalau anda cakap betul, Anwar cakap 30,000 orang tak ambil SPM. SPM 2022 ni dibuat bila? Dibuat bila SPM ini? SPM ini dibuat pada 20 Februari 2023 hingga 15 Mac 2023. Menteri buat apa? Menteri buat apa? Menteri tak pantau kah? Macam mana anak-anak bangsa kita ini boleh tercicir dalam pendidikan? Duk cerita soal nak mewujudkan sebuah negara yang rakyatnya berpendidikan tinggi. Kita tidak akan mempolitikkan pendidikan dan sebagainya. Tapi bagaimana? Bila kegagalan diletakkan kepada orang lain. Jelas dalam ucapan tersebut, Anwar sebut kesalahan ini adalah kesalahan Razi Jidin kerana tidak memantau. Dan pada hakikatnya sebenarnya kegagalan hari ini adalah kegagalan Menteri Pendidikan pada hari ini. Yang kita tak tahu dia buat apa.
Kerja duk buat lawak bodoh saja dekat dalam parlimen, duk buat muka comel. Saya tak mau layan you, saya tak mau layan. Last kali the ending, kita tengok apa yang berlaku kepada bangsa kita, anak kita. And when we talk about bangsa ni, saya nak bagi tahu bangsa Malaysia. Tidak kira Cina, India, Melayu, Kadazan apa semua, kita nak tengok berapa pecahan yang mereka ini tidak menduduki SPM. Dan sebab apa? Adakah kerana ketidakkemampuan ibu bapa mereka? Adakah kerana mereka ini adalah orang yang susah dan miskin? Adakah mereka ini tidak mampu menyediakan peralatan pendidikan kepada anak dia dan sebagainya? Kita nak tahu sebab this is the big figure. Figure yang sangat besar, 30,000. Jangan duk salah kerajaan terdahulu. Saudara, saya bagi tahu. Dia jadi Perdana Menteri bulan 11. November, Disember, Januari, Februari. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, bulan Februari SPM dilaksanakan. Nak salah kerajaan dulu. 4 bulan. 4 bulan kamu jadi menteri, 30,000 orang tak ambil SPM. Kamu kena jawab. Kamu kena jawab, kita tak mau ada lost generation. Dulu masa mereka menjadi pembangkang, mereka kata kita kena tengok daripada sudut lost generation. Banyak anak-anak ini yang tercicir daripada pendidikan dan sebagainya. Sebab itu saya kata kepada tuan-tuan, cakap pandai. Dia masukkan dalam kejayaan dia. Antaranya adalah merasmikan sekolah Pendang. Merasmikan hospital Pendang dan sebagainya. Merasmikan sekolah itu, sekolah ini. Buat lawatan sana sini. Tapi pelajar tercicir pendidikan. Sebab apa? Tidak ada dasar yang jelas. Jadi menteri buat kerja apa pun kita tak tahu. So dia kena bentangkan. Tunjukkan kepada rakyat. Walaupun hari ini parlimen dah habis, saya harap dalam sesi parlimen akan datang, kita desak Fazlina Siddiq ini, Menteri Pakatan Harapan ini, jawab bagaimana dia jadi menteri 30,000 anak-anak ini tidak berjaya untuk mengambil SPM. Tuan-tuan, hari ini orang yang ada diploma, yang ada sijil, yang ada SPM, susah untuk dapat pekerjaan. Dekat kedai minyak pun warga asing. 7E warga asing. Speedmart warga asing. KFC warga asing. McDonald warga asing. Tak percaya, suruh menteri pergi turun tengok. Menteri Kementerian Sumber Manusia. Tak jumpa, bagi tahu saya pergi tunjuk. Ni belakang rumah saya je Speedmart, 2 orang Indonesia kerja. Dekat 7E Nepal 2 orang. Jadi dekat sebelah sana ada KFC sana, Bangla kerja. Cuma dia punya manager dia saja Melayu. Jadi saudara semua, yang ada sijil ni pun, yang ada SPM pun, susah nak dapat kerja. Ni 30,000 ni nak kerja apa? 30,000 ni nak kerja apa? Kita nak tanya. Nak meniaga. Meniaga pun bagi nak mampu Kalau mereka ni lahir daripada keluarga yang susah, tidak ada insentif, untuk membuat perniagaan dan sebagainya, dia pun nak berniaga apa? Jadi 30,000 ni bukan satu jumlah yang kecil. 30,000 ni adalah satu jumlah yang besar. Meliputi satu dun. Takkanlah kita ada rakyat Malaysia yang 30,000 ini, yang lagi 10-15 tahun akan datang, mereka ini tergolong di kalangan golongan miskin, tegar dan sebagainya. Jadi menteri yang terlibat perlu ambil perhatian, perlu jawab. Sebab ini adalah kegagalan mereka untuk memastikan setiap orang itu dapat mendapatkan sijil SPM ini. Okey saudara, saya baca komen Ustaz. Walanon banyak dalam ni kesian kat dia. Isu apa ni? Menteri Lembu, negara lingkup di bawah PMX. Itu saya setuju. Biasalah Syafiq, baru ada dak banyak nak dengar. Anak degree dekan lagi tu cuma rezeki setakat ni kerja cashier kat stesen minyak. Itulah yang berlaku dalam negara kita. Jadi bukan itu saja tuan-tuan. Udahlah barang naik, hari ni fee hospital pun dia nak bawa naik juga.
Orang tua-tua ni tuan-tuan, mereka ni kadang-kadang pencen. And pencen sometimes tu anak pula tak kerja. Jadi nak kena jugalah. Orang kata apa? Bagi makan anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka ni rajinlah duk pergi hospital. Nak bayar RM1 pun kadang-kadang berat. Bukan kata orang tua, kita pun nak bayar RM1 pun susah kadang-kadang. Orang susah ni. Kalau jenis yang sakit banyak tuan-tuan, kerja duk bayar RM1 sebulan berapa dah. Jadi kita dah lah susah dengan kenaikan kos harga barang. Duit simpanan pun tak ada. Jadi dia nak buat naik pula. Dikatakan bahawa kerajaan akan fikir untuk bawa naik pula fee hospital. Yang dulunya pakar RM5. Biasa RM1. Jadi lepas ni nak di haji. Untuk dinaikkan rawatan pesakit luar ni, RM1 nak naik lagi. Semua benda naik tapi gaji tak naik. Jadi tekanlah suruh kata nak lawan kartel, nak lawan taikun-taikun yang besar. Jadi suruh tekan mereka ni. Kalau dekat negara-negara luar tuan-tuan, kalau kita tengok macam Singapura, dia punya pendapatan minima dia adalah RM2,200. Malaysia pendapatan minima RM1,200. Kerja duk suruh naik harga barang. Relax the market yang tentukan free market kepala otak mereka. Di Singapura, gaji minima $2,200 USD. Harga ayam di Singapura $9.89 USD. Harga ayam di sana, harga telur di Singapura 7.24 USD, SGD, USD berdarah Singapura dollar. Kalau kita tengok daripada sudut kehidupan di Singapura dengan menggunakan wang Singapura, tuan-tuan, mereka di sana minimum wages, gaji minimum mereka $2,200 Singapura dollar. Harga ayam di sana $9. Harga telur di sana 7 Singapura dollar. So dia boleh hidup tak? Boleh hidup. Malaysia, gaji minima bawah RM1,500. Harga telur RM13. Harga ayam RM11. Lagi mahal daripada Singapura. Kalau kita ambil daripada sudut perbandingan mata wang dengan menggunakan mata wang mereka dan mereka hidup di situ, murah lagi di Singapura berbanding pada kita. Jadi mereka kalau barang mereka naik pun mereka tak ada masalah sebab minimum wages mereka adalah $2,200 SGD. Jadi kita ni duk cerita suruh naik itu, naik ini, naik itu, naik ini, gaji $1,200. Mana rakyat nak mampu? Sewa rumah pun dah naik dah lah ni. Sewa rumah lah ni paling kurang adalah $700-800. Itu kalau duduk luar bandar. Kalau duduk di Pekan ni, paling murah RM1,000. Kalau gaji $1,200, bayar sewa $1,200 nak buat apa? Itulah bila ada orang yang bodoh mentadbir negara. Inilah masalah dia. Sebab itulah ada orang sewa bilik. Ada satu keluarga duduk. Dekat dalam rumah tu ada sampai 3 keluarga. Duduk dalam bilik ya. Satu keluarga duduk dalam bilik ya. Sebab apa? Tak mampu tanggung. Gaji $1,200, bayar sewa rumah $1,000, nak makan apa? Nak makan apa? Nak isi minyak dengan apa? Jadi inilah realiti yang berlaku dekat dalam negara kita. Ni duk sebab. Itu nak naik, ini nak naik. Kita biarkan market ini menentukan harga. Ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau kata fee hospital hari ni terlampau murah, kita kena naikkan fee hospital. Sebab apa? Dia memberi sumbangan kepada keluaran negara kasar dan sebagainya. Ni rakyat nak mampu ni hendak kira tentang GDP. Rakyat ni dah mati dah. Rakyat ni bukannya macam haiwan. Cukup masa sembelih. Ini cukup masa kutip cukai. Cukup masa kutip cukai. Ni rakyat yang meletakkan anda semua di kursi menteri. Kami ni buat keluar cukai. Cukai langsung, cukai tidak langsung. Bagi gaji ke hampa. Suruh hampa tengok uruskan negara dengan baik. Bukan nak bagi bercelaru macam ni. Rakyat hampa biar mati. Cukup masa hampa sembelih. Cukai. Itu naik, ini naik dan sebagainya. Okey, tuan by right
Saya nak membetulkan fakta, walaupun yang bodoh ni, kematian semasa COVID-19 pada akhir Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri adalah 18,750. Jangan tipu rakyat Malaysia, 32,000 orang mati bawah Tan Sri. Don't lie to the people. And selepas daripada itu, semasa Ismail Sabri ambil, itulah. Dan Ismail Sabri sekarang ni duduk dengan hampa. Hampa puja, UMNO bagoi. Lah ni UMNO pun dah tukar nama jadi apa? UMNON. Dulu pada tahun 1946 dikenali sebagai Perkembar. And pertubuhan apa benda ni? Orang Melayu ni lah. Lepas tu 1950 tukar nama UMNO and United Malay National Organisation. Sekarang ni 2023 tukar nama apa? UMNON. UMNON ni apa? United Madanon. And apa bertanya? United Madanon duk ada dengan hampa lah ni. And UMNON duk ada dengan hampa. Apa bertanya? Jangan mereka pergi duduk dengan hampa lah ni semua suci. LCS suci, itu suci, ini suci. And sebab dia dah tukar nama jadi United Madanon. And okay, tuan Ya, betul tapi saya tak tahu lah kalau ada orang masih lagi nak duduk dalam UMNO and bukan UMDAP UMNON United Madanon lah ni. And dulu dia United Malay National Organisation, sekarang ni United Madanon. Bertanya UMNON tu geng hamba tu. Okey Madanon lari berpeluh seruai tu. Pandai boleh ni. Rel ni. UMNON UMNON United Madanon. Anda tak tahu United Madanon and Pertubuhan Kebangsaan Madanon Malaysia. Tu nama dia UMNON. Habis siapa yang masih duduk lagi dekat dalam tu tak tahulah kan. Okey, hampa pergi trademark kan United Madanon. Sempena pilihan raya negeri ni, hampa jumpa dengan orang-orang UMNO, hampa trademark kan UMNON. Bagi tahu depa. Kalau depa bagi tahu, depa ni orang UMNO. Betul? Oh, UMNON UMNO tak ada dah. UMNO dulu United Malay National Organisation lah, tak ada lah UMNON. And lepas tu bila mereka tanya apa dia UMNON tu? United Madanon. Apa makna United Madanon? And Pertubuhan Kebangsaan Madanon Malaysia. Penyokong Madanon Malaysia. Itu dia punya parti baru dia Okey, tuan-tuan Anwar sila letak jawatan. Bil kediaman pun terasa. Saya punya bil 300 punya main-main. Okey Saya ini baca satu statement daripada Anthony Loke and DAP lah, and berkaitan dengan kenapa DAP ambil 4 jawatan saja dalam kabinet. Jadi dia kata, Anthony Loke kata DAP mengambil 4 jawatan saja dengan di dalam kabinet ni kerana mereka menghormati daripada sudut landscape politik yang semakin terpolarisasi di negara ini, khususnya berkaitan dengan isu kaum dan juga agama. Dan dia mengatakan bahawa pelantikan menteri ini juga adalah pelantikan mutlak Perdana Menteri. Jadi dia kata bahawa sudah tentulah bila Perdana Menteri membuat keputusan sebegitu, sudah tentulah dia adalah membimbangkan sebab keputusan yang telah dibuat. Jadi dia berkata juga, dia seolah-olah memberitahu bahawa dia kata kalau kata kerajaan hari ini gagal, ni adalah apa yang Anthony Loke cakap, saya quote balik. Jika hari ini kerajaan ini tidak berfungsi dan jika kerajaan hari ini gagal, apakah pilihannya? Pilihannya ialah anda mendapat gabungan yang tidak mempercayai kepelbagaian budaya. Saya nak bagi tahu, the first sentence and second sentence daripada Anthony Loke tidak selaras. Sebab dia kata apa? Dia kata DAP hanya dilantik 4 orang saja dalam jemaah menteri adalah kerana nak jaga daripada sudut supaya tak timbul isu kaum dan agama. Makanya di sini kerajaan hari ini juga
melabel bahawa DAP ini bukan parti multiracial, tetapi parti yang dimonopoli oleh Hina dan sebagainya. So mereka tidak memberi kepercayaan. Sedangkan saya nak bagi tahu pada saudara, kalau nak kira lah menteri-menteri dalam DAP hari ni, kan, kalau nak dibandingkan yang ada dalam kerajaan yang bangang hari ni, mereka ni lebih cerdik, nampak buat kerja. Contohnya macam Yeo Beying, kan, contohnya macam Kepong, kan, contoh macam Gobing Sing Dio, contoh macam Howard Lee. Mereka ni semua boleh buat kerja, tapi tak letak. Sebab apa? Anthony Loke kata sebab takut isu kaum dan agama. Saya nak beritahu pada saudara, ayat Anthony Loke yang kedua, dia kata bahawa kalau kerajaan hari ini tidak berfungsi, kerajaan hari ini fail, apakah pilihan rakyat? Rakyat tidak mempunyai pilihan yang lain sebab dia tak boleh pilih Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional hanya jaga sesuatu kaum saja. Lebih kurang macam itulah. Dia kata tidak mempercayai kepelbagaian budaya. Saya nak bagi tahu kepada Anthony Loke, kan? Saya nak bagi tahu kepada dia, di dalam tiga-tiga parti yang di dalam Perikatan Nasional, tiga-tiga parti ni semua ada multiracial dalam kepimpinan parti dia. PAS, dia ada DHPP, dan mereka sendiri yang membawa pemimpin mereka. Dan dekat dalam Bersatu ada Sayap Bersekutu, dan kita ada gerakan yang ternyata parti multiracial. Saya nak bagi tahu kepada DAP, kalau nak kira parti yang menghormati kepelbagaian budaya, Perikatan Nasional lebih menghormati kepelbagaian budaya ini. Bukan macam kerajaan hari ini, cakap bila ceramah dulu apa semua, nyanyi lagu menari lagu MGR, dengan pakai kalung bunga, duduk depan api, bila jadi pemimpin hari ini, tiba-tiba pakai kasut kapal, pakai baju Melayu, songkok. Sebab apa? Sebab tidak mendapat sokongan orang Melayu. Nak dapat sokongan orang Melayu, kenalah pakai benda tu semua. Jadi kerajaan hak ada hari ini adalah munafik semata-mata. Banyak muka. Bukan jaga kepelbagaian budaya dan kaum, tetapi berlakon semata-mata untuk mendapatkan sokongan sahaja. Pada hakikat sebenarnya, adakah mereka ini betul-betul sebegitu? Tapi kalau di sebelah PN, kita di sini dah bagi tahu awal, kita menjaga kepentingan kaum dan kita tak pernah berlakon. Kita tak perlu pergi masuk duduk dalam kedai bia, minum bia nak bagi orang bukan Melayu sokong kita. Kita pergi bagi tahu kat dia, kita tak boleh minum bia sebab larangan, haram itu. Daripada sudut kita punya pegangan kita, religious kita, daripada sudut keagamaan kita. Makanya agama kita tidak membenarkan kita makan babi tak boleh haram, makan arak tak boleh haram. Tapi adakah kalau kita haram minum arak dengan haram makan babi, kita tidak boleh menjaga mereka? Kita boleh menjaga mereka lebih baik daripada Pakatan Harapan sekarang ini. Masa kita mentadbir negara, ekonomi baik, orang Melayu boleh pergi beli dekat kedai orang bukan Melayu. Ekonomi orang bukan Melayu pun bagus. Hari ni kalau tengok bursa jatuh, ringgit jatuh. Apakah kerajaan hari ini yang dikatakan kerajaan yang menjaga kepelbagaian kaum ini membawa rahmat kepada semua orang? Orang Cina hari ini susah, orang India susah, orang Melayu susah. Mereka duk sembang tentang isu kaum dan sebagainya. Maka Anthony Loke sendiri mengaku bahawa kerajaan hari ini tidak berfungsi. Kerajaan hari ini fail, gagal. Tapi mereka kata tak ada pilihan lain. Orang bukan Melayu kena pilih juga Abang Non ni. Walaupun dia gagal, walaupun dia tidak berfungsi. Sebab apa? Tak boleh bagi PN memerintah. Sebab kalau PN memerintah, dia tak menghormati kepelbagaian budaya. Saya nak bagi tahu dia dekat Kelantan. 30 berapa puluh tahun nak Kelantan? 50 tahun lebih PAS memerintah Kelantan. Mana ada orang India yang dipaksa masuk Islam? Mana ada orang Cina yang dipaksa masuk Islam? Mana ada kuil yang dirobohkan? Mana ada church yang dirobohkan? Tak ada pun. Kita jaga kepentingan semua kaum. Malah orang bukan Melayu yang duduk dekat dalam PAS pun masih menganuti agama mereka sendiri. Kita boleh tengok YB Steven Sim, dia masih dengan agama dia. Kita boleh tengok Dr. Hala,
Dia masih agama Hindu. Dia dah berapa lama duduk lapas. Tak ada pun orang suruh dia mengucap. Tak ada pun orang suruh dia jadi Islam. Tak ada siapa pun yang mengganggu agama lain kerana Islam mengajar bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Kita menghormati benda tu. Tapi kalau tanya puak-puak ni hormat tak? Puak-puak ni hormat ke tak hormat? Mereka inilah orang yang mencetuskan tsunami kaum untuk membenci sesuatu kaum di Malaysia. Mereka, kita dah. Saya bagi tahu kepada saudara semua. Kepimpinan dalam parti saya sendiri. Even Datuk Wan Saiful Anjan. Dia cakap dengan saya, jangan jadi terlampau ekstrim. Kita Malaysia dibina atas asasnya kepelbagaian kaum. Menghormati seluruh kaum yang ada dalam negara kita. Orang Cina ada dia punya kepentingan dia. Orang India ada kepentingan dia. Orang Melayu ada kepentingan dia. Ni kepimpinan parti kita. Tapi kalau pergi tanya di AP. Kalau orang kita masuk di AP nak menjawat jawatan tertinggi kat dalam parti dia. Boleh tak boleh? Nak jadi presiden di AP boleh tak? Nak jadi naib presiden di AP boleh tak? Nak jadi setiausaha agung di AP boleh ke tak? Tak boleh. Hanya orang-orang tertentu sahaja. Tapi kalau kita di sebelah sini, tidak ada masalah. Kita menerima semua orang. Semua kaum kita memberi layanan yang sama rata. Malah saya nak bagi tahu tuan-tuan. Orang Melayu telah mentadbir Malaysia selama 60 tahun lebih. 60 tahun lebih. Dan telah lahir 9 orang bukan Melayu yang terkaya di Malaysia. Siapa memerintah? Kita tak perlukan Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri pun orang Cina boleh jadi kaya-kaya. Kita tak perlukan Lim Guang Eng ataupun Anthony Loke jadi Perdana Menteri. Kita boleh lahirkan berapa profesional India yang jadi peguam, yang jadi engineer, yang jadi usahawan yang berjaya, yang memiliki syarikat penerbangan, syarikat telekom, apa nama ni? Syarikat tu. Apa nama ni? Sangkut sikit. Syarikat ni lah, kita punya line telefon apa semua ni. Kita boleh. Sebab apa? Bukan Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Bukan Anthony Loke jadi Perdana Menteri. Bukan Lim Guang Eng jadi Perdana Menteri. Kita lahirkan ramai Maxis dan sebagainya ni, Astro apa semua ni. Kita tak perlukan apa. Orang Melayu jadi Perdana Menteri, mereka jadi milioner. Tapi orang dalam PH kata, jangan bagi mereka ni perintah sebab mereka tidak menghormati kepelbagaian kaum dalam Malaysia. Bagi tahu kat mereka, hampa pi mampoi. Syarikat telco. Okey tuan-tuan. Sleeping Buddha terbesar di Asia di Kelantan. Aku pejuang PH ni. Ya, setelah UMNO tukar ke UMNO, kes LCS lenyap. Ubah boleh keluar sendiri macam ni. Sampai tertelan hak tu punya dok kempen kat hamba ni. Hamba tak mau nak share lagi. Okey tuan-tuan saya hari ni nak bagi tahu pada tuan-tuan satu benda yang baik. Petang tadi masa saya duduk di rumah Sufi, seorang ni daripada PAS tu, yang pemuda PAS Malaysia dia duk buat live tu. Masa saya duduk di rumah dia tadi, sambil makan durian, saya dihubungi oleh NGO pendokong dan penyokong kuat kepada Najib Razak. Nama saya tak boleh dedahkan sebab nanti dia kata dia nak buat press statement. Beberapa NGO bersama dengan mereka punya orang-orang yang dahulunya duk teman Najib pergi mahkamah. Saya pun duk pergi sekali dengan mereka. Mereka memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Saya tanya, kenapa buat keputusan ni? Kenapa buat keputusan macam ni? Bukankah hampa dulu duk kata Tan Sri Muhyiddin yang sumbat Najib masuk dalam? Mereka kata apa? Kalau masih lama orang UMNO ni duduk dalam kerajaan hari ni, satu, Najib tu tak keluar-keluar. Yang kedua, habis kita ni kesemua mampus. Habis kita kesemua ni mampus sebab UMNO tidak lagi membawa perjuangan. Sebab tu dikenali sebagai UMNO. InsyaAllah ni saya lupa tadi nak beritahu di awal.
mereka akan buat press statement dan bagi tahu bahawa mereka akan meninggalkan UMNO dan bersama-sama dengan Perjuangan Perikatan Nasional. Mereka ni adalah pendukung dan penyokong kuat pada Najib. Dalam semua berita yang lu ikut Najib adalah muka mereka. Okey, tuan. Alhamdulillah. Dan setakat semalam saja, semenjak saya tukar profil gambar Bersatu, saya menerima 3 orang ahli. Hari ini saya harap ada lagi orang inbox saya yang bagi tahu, Syafiq, kami nak sertai perjuangan. Tak kisah. Inbox saya bagi tahu, saya nak sertai PAS. Saya akan bagi nombor SK akan uruskan. Inbox saya bagi tahu, saya nak sertai Bersatu. Saya akan bagi link sertai Bersatu. Tak ada masalah apa. Tadi saya duduk sembang dengan SK. SK kata apa? Saya tak ada masalah apa SK. Saya kata, saya pergi jumpa orang, saya bawa 2 orang. Sebab apa? Kita menghormati kekeluargaan dalam Perikatan Nasional. Saya pergi jumpa siapa? Dia beritahu, Syafiq, saya nak join PN. Saya bawa 2 orang. Saya bawa 2 orang. Orang PAS saya bawa, orang Bersatu saya bawa. Bawa link lah. Link Bersatu saya bawa, link PAS saya bawa. Saya tunjuk dia, pilih. Nak pergi mana? Nak pergi PAS? Isi borang PAS. Kita bagi nombor. Okey, hang kontak dengan dia ni. Dia ni rajin buat live dan sebagainya. Nanti dia akan bagi tahu. Kalau nak main duduk belah kita, kita bagi link. Saya tidak akan orang kata apa ni, tuan-tuan PM, kalau kata nak start PAS, saya tak ada hak nak kata, oi tak boleh, mainlah duduk Bersatu. Tapi saya pernah buat kerja tu, saya mengaku. Tapi saya buat dekat rek seorang. Saya buat dekat rek seorang sebab saya tak ada teman. Saya tak ada teman media sosial ni untuk berjuang. Bila dia nak masuk PAS, dia kata kat dia, jangan masuk PAS, aku macam mana? Aku duduk belah sini Bersatu, hang ikutlah aku masuk Bersatu. Itu seorang je. Hak lain tak ada. Hak lain semua clean, very clean. Okey, tuan. Nak isi borang ahli boleh, tak masalah apa. Fik, kenapa Zahid jumpa Najib? Tak tahulah dia jumpa sebab apa. Tu kena tanya dia lah. UMNO boneka DAP. Bro, betul ke Bersatu dan PAS bertelagah? Siapa dia cakap ni? Iswadi Moni cakap tadi. Hampa patut tanya dia, apakah bukti PAS dengan Bersatu bertelagah? Apa bukti dia? Naratif mereka ni adalah mereka tahu bahawa Bersatu dan PAS ini menjadi platform kepercayaan bagi orang Melayu. Jadi yang akan menggantikan UMNO. Sebab kita mendapat sokongan lebih daripada 80% sokongan orang Melayu kat kita. Jadi apa bukti kata Melayu Bersatu dengan PAS bergaduh? Di mana Bersatu dengan PAS bergaduh? Di mana? Di Terengganu? Tidak mungkin. Tuan-tuan tengok setiausaha penerangan kita naik, dia kata apa? Kita menyokong kepada Menteri Besar Terengganu. Dia seorang teknokrat yang akan memacu ekonomi di Terengganu. Dekat Kelantan, tak ada masalah. PAS bagi kursi kepada Bersatu di Kelantan untuk bertanding tu. YB Muhammad Faizal. Dia bertanding di Macang. Kalau orang belah sini kata apa? Macang. Di sana Macang. Tak ada masalah. Di Kedah, pergi tanya semua kepimpinan kita setuju. Yang amat berhormat Hanusi Muhammad Nur sebagai pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, singa perang kita, panglima perang kita. Dan kita akan biar dia jadi Menteri Besar Negeri Kedah untuk dia melaksanakan apa yang dia telah buat sekarang ni. Tidak ada masalah apa. Di mana kita bergaduh ni? Di Negeri Sembilan. Tak ada masalah apa. Even Tok, mereka duk kata, mana Tok Guru Hadi, mana Tok Guru Hadi. Tuan Guru, Tuan Guru Tan Sri Tuan Guru Hadi Awang. Dia turun, dekat Senawang bersama-sama dengan Presiden Bersatu. Bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, duduk sebelah-sebelah. Begitu mesranya. Tak mana kita gaduh. Jadi naratif ini dibawa yang kita tahu. Madano yang bergaduh. Mereka bergaduh di Selangor. Di Selangor mereka bergaduh sebab apa? UMNO dikatakan dapat 5 kursi ya. Mereka bergaduh sebab apa? PH kata mereka cuma boleh ambil kursi yang mereka menang dan kursi yang dimiliki oleh Bersatu. Berapa kursi tuan-tuan? 6 kursi. Nak sembang apa? Selangor dapat 6 kursi. Di Pulau Pinang berapa kursi dapat UMNO? 3 kursi dapat. Di Kedah dapat berapa kursi? Jadi UMNO ni tuan-tuan, UMNO ni bakal mati. Malah di Kelantan dan Terengganu. Ni bukan saya buat fitnah tau. Ketua DAP Terengganu, kepimpinan DAP Terengganu bagi tahu apa?
And dia minta supaya BN bagi DAP guna logo BN bertanding di Terengganu. Tuan-tuan pergi baca dekat dalam surat khabar. Baru ni, kemarin dulu. Dia minta supaya BN bagi dia pakai DAP, pakai logo BN bertanding di Terengganu. Dia pun nak awak masuk and DAP di Terengganu. Tapi BN kata Terengganu kita akan lawan 2 and BN lawan dengan PN. Padahal hakikat yang sebenarnya DAP pun mereka nak serak masuk, PKR mereka nak serak masuk. Kelantan pun sama. Wan Mat Hussein kata apa? UMNO akan kuat di Kelantan. UMNO kuat di Kelantan, kepala toya hang. And DAP pun nak masuk tanding di Kelantan, PKR pun nak masuk tanding di Kelantan lah kali siapa. And Mat Hussein menjadi sejarah pemimpin Melayu, kononnya pemimpin anak muda yang membawa DAP untuk menang di Kelantan. Kalau mereka menang lah. And kalau mereka menang, tapi kita tahulah orang di Kelantan kena ingat Wan Mat Hussein ni adalah orang yang membawa DAP ke Kelantan. Dan geng-geng mereka ni jugalah yang membawa DAP ke Terengganu, sedangkan DAP tak pernah masuk di Kelantan dan Terengganu. Kan? Okey, tuan ha? Okey, saudara. Saya baca. Mausir lawak apa ni? Jangan minta kasih bukti, pergi baca kat MK. And saya PKR DAP Terengganu apa bercari lah. Kemarin dulu punya berita. Dan UMNO menafikan bahawa mereka menolak DAP di Terengganu. UMNO Terengganu pun bagi tahu kami terima DAP di Terengganu. DAP adalah rakan baik kami, DAP adalah kesayangan kami dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, dan ada juga dikatakan bahawa DAP tidak signifikan di Terengganu. Okey, tuan-tuan, soalan Midin Saka Januari Watan Covid, anak muda benci PAS PN. Oh ya ke? Tu hak penyakau terowong tu. Jadi apa tu? Tan Sri ni hanya fitnah, tidak ada satu sen pun yang masuk dalam akaun Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tu terowong LCS, UKSB, Tenaga Solar Hybrid, SRC International, YMDB, lepas tu apa lagi? Ni semua duit masuk dalam akaun ni. Tan Sri tak ada satu sen masuk dalam akaun. Ada di sini dia kata anak muda tolak Tan Sri. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin sakau duit. Sakau mana masuk dalam akaun dia lah. Berapa duit masuk dalam akaun Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tidak ada satu sen pun masuk dalam akaun Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita tanya, baru ni Kementerian Sumber Manusia 97 juta, LCS daripada 6 biji jadi 5, daripada 6 bilion jadi 12 bilion. Kita nak cerita tentang SRC International, 47 juta masuk dalam akaun, 42 juta masuk dalam akaun. Kita nak cerita tentang apa lagi? Terowong 10%. Kita nak cerita tentang solar hybrid 20%. Kita nak cerita tentang apa? Yayasan Akal Budi, UKSB, persen-persen. Nak cerita apa? Anak muda bukan bodoh. Anak muda ada otak, cerdik, boleh fikir. Segala mak nenek penyamun tu ada sebelah sana. Banglo tu settle dah, tak silap saya. Okey, saudara. Saya buka untuk bervisi ya. Siapa yang nak bervisi ni, di Facebook, siapa nak request pun boleh request. Sendu live saya sendu dia kata. Nak buat macam mana? Tak ramai orang nak tengok live saya. Tolong-tolonglah share. Tak payah cakap, banyak dah dapat new kluster mahkamah. Berapa kluster mahkamah yang duduk kat Perikatan Nasional ni? Duduk tuduh daripada dulu lagi. Tan Sri dituduh paling lawak sekali kerana Parti Bersatu menerima sumbangan. Orang sumbang bagi duit kepada Parti Bersatu. Lepas tu Tan Sri kena berapa duit masuk dalam akaun dia?
Tan Sri Muhyiddin Yassin dituduh atas pendakwaan menerima rasuah. Lepas tu orang tanya, dia terima rasuah berapa banyak dia terima? Dia tak terima. Yang terima duit ni kontraktor bagi sumbangan dekat parti masa Covid dulu untuk nak membantu parti dan sebagainya. Habis tu apa kaitan dia kena? Dia kena sebab dia Muhyiddin Yassin. Sebab Anwar tak suka kat dia kena lah. Sebab dia presiden Parti Bersatu. Kalau kata saya presiden, saya kena lah. Tapi duit dia ambil tak? Sekupang haram pun dia tak ambil duit. So nak cerita apa? Satu kupang haram pun dia tak ambil. Satu sen pun dia tak ambil duit. Dia bukan macam pemimpin apa. Jangan samakan. Tahun 1998 dituduh bersalah. Okey, contoh dia kata tadi. Dia kata anak muda menolak orang yang rasuah dan sebagainya. Ini kes sedang dibicarakan. Tidak terbukti bersalah. Dalam UMNO, Najib terbukti bersalah. Dalam Pakatan Harapan, pemimpin tertinggi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim pada tahun 1998 didapati bersalah atas kesalahan salah guna kuasa dan juga rasuah. Sekali geng ni kata dapat pengampunan. Pengampunan tu hak satu lagi. Hak tu kes tu saya tak mahu sebut. Tu peribadi. Kes satu lagi pengampunan. Hak 5 tahun tu habis 5 tahun penjara. Hak ampun ni selepas daripada tu. Tahun 2014 kot. Kes dia ni. Hak baru punya ni. Kes hak tu saya tak mahu sebut. Hak tu ampun. Hak sebelum tu tak berapa nak ampun sangat. Okey tuan-tuan. Jadi maknanya anak muda kena menolak dua-dua tu lah. Sembang kari. Sembang kari apa? Dia kena 5 pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Okey Sendu tak apa Fik. Bukan minta bayaran untuk jangan sebut yang tu 8,000. Jangan sebut yang tu 8,000 tak banyak pun 8,000 ya. Duk selongkap cari salah pemimpin. Dia ni tuan-tuan, dalam Monster Q, negara kita ni terbina daripada prinsip dia panggil trias politika ataupun pemisahan kuasa ataupun separation of power. Jadi dalam separation of power punya konsep, dia ada apa? Dia ada eksekutif, dia ada kehakiman dan juga dia ada legislatif, pembuat undang-undang. So, yang eksekutif ni buat kerja eksekutif sudah lah, takbir kementerian. Yang nak menentukan siapa salah tak salah ni adalah kehakiman. Biarlah hakim buat kerja dia. Ini hakim dia buat kerja, hak seorang lagi tukang dia bagi tahu 600 bilion hilang, 92 bilion hilang lah kali. Berapa bilion yang hilang? Jadi kita ada hakim, kalau kata kalau kita ada badan penguatkuasaan, dia buat siasatan, buat semua segala ni, dan dia bawa kepada pendakwaan dan hakim akan buat keputusan. Tidak ada masalah apa. Jadi hak eksekutif ni buatlah kerja eksekutif. Jangan eksekutif nak jadi hakim juga. Kalau eksekutif nak jadi hakim, tak perlu masuk pilihan raya. Belajar bagi cerdik. Ambil undang-undang, belajar bagi cerdik. Jadi lawyer. Ambil lah dia punya pengalaman semua. Lepas tu saya tak tahu macam mana nak jadi hakim. Dia minta kot dah jadi hakim. Tak tahu nak kata lah kan. Tapi asas undang-undang lah kan. So jadilah hakim. Tak payahlah jadi orang politik. Nak jadi orang politik, masuk pilihan raya, bertanding, jadi eksekutif, duduk dekat kementerian, buat kerja kementerian. Kementerian Wanita dan Masyarakat buat kerja apa? Kerja dia adalah untuk memastikan sosio-ekonomi orang wanita, untuk memastikan kebajikan sosial wanita dan budak-budak ni semua. Jadi untuk belia dan sukan apa? Nak jaga belia, sukan. Ni sukan apa benda ni? Tengok apa benda yang dia buat sekarang ni kat dalam belia dan sukan. Apakah program-program belia? Apakah kerajaan nak memfokuskan kepada e-sport dan sebagainya? Kita tak dengar. Kementerian Keterjaminan Makanan kena mengawal harga barang. Kena tengok daripada sudut rantaian bekalan dan sebagainya. Lepas tu apa lagi? Luar bandar dan desa. Kena tengoklah luar bandar ni macam mana. Jadi setiap kementerian ni dia ada fungsi dia. Kementerian dalam negeri ada fungsi dia. Kementerian Pendidikan ni macam mana ni? Sampai 30,000 orang yang tak dapat ambil SPM dan sebagainya. Kementerian Kesihatan. Yang ni kena. DAP tidak hairan rakan gabungan. Ni ada orang bantu saya. Hantar rakan gabungan.
Datuk Nasri bantu saya. Alamak, hilang. Yang pasal DAP saya sebut tadi tu. Okey, tuan-tuan. Jadi buat kerja. Orang politik buat kerja kementerian. Lepas tu bila masuk dalam parlimen, dia jadi legislatif. And untuk gubal undang-undang yang baik untuk masyarakat. Buatlah. Duk cerita tentang apa? Tentang pendanaan politik, tentang keterisan. Bawalah rang undang-undang pendanaan politik. Supaya tidak berlakunya rasuah dan sebagainya. Ini duk sebut cerakinkan tata kelola apa semua. Dan sekarang ini apa berlaku? Bila orang suruh bawa undang-undang berkaitan dengan pendanaan politik, tak bawa pun. Duk buat sidang apa? Nak tanya MP-MP setuju tak lah ni hangat? Setuju tak? Saya tengok tadi video daripada Ustaz Afnan Hamimi. Dia kata saya dipanggil untuk berbahas berkaitan dengan sama ada ahli-ahli parlimen ni setuju tak? Kata sekarang ni hangat. Sekarang ni panas. Setujulah panas, memang panas. Saya tanya MP kami pun boleh jawab. Memang panas. Lu apa keputusan nak ambil di parlimen? So bawa lah benda-benda ni. Jadi yang hakim punya fungsi, biarlah hakim melaksanakan fungsi dia. Jangan kita pula ahli orang-orang politik nak jadi hakim. Okey tuan-tuan. Mai naik di atas. Kita bicarakan soal rakyat. Bagutih. Isu Musangking. Itulah isu Musangking tu 2 jam lepas nak kena baca lo ni tu. Sekali kalau tak baca ni pening ni. Isu Musangking ni apa benda DAP tidak heran akan gabungan apabila terus bela penceroboh. Ni daripada Datuk Jasri Hamaluddin. Berkaitan dengan isu Musangking di Raub. Saya baca keterangan dia ni. DAP didakwa tidak heran dengan UMNO sebagai rakan gabungan parti itu dalam kerajaan persatuan apabila terus membela kebun haram durian Musangking di Raub supaya diberikan grant dan juga kebenaran untuk bercucuk tanam. Tapi sebenarnya Datuk, ayat ni terbalik. Bukan DAP tidak heran dengan UMNO. UMNO takut bubuh tahun-tahun. UMNO telah menjadi lelaki yang mati pucuk. Bila lelaki ni dia mati pucuk, jadi dia tengoklah, dia hanya boleh melihat saja orang rumah dia pergi mana-mana. Dia tak boleh buat apa. Jadi UMNO dia jadi macam ni lah. UMNO ni dia mati pucuk, dia tak berani. Ataupun UMNO ni dah jadi dayus. Jadi dia tak berani. Jadi UMNO nak memperjuangkan kena lawan pasal pekebun haram durian Musangking ni. Angkatan tentera pun tak dapat grant dan sebagainya. Macam mana mereka ni boleh dapat? Lah ni siapa UMNO diam? Sebab UMNO dayus. UMNO dah jadi dayus, mati pucuk. Siapa yang duduk dalam UMNO ni jadi darai, pondan, dayus, mati pucuk. Sebab tu dia tak berani dengan DAP. Boh tu duk tunggu apa lagi? Duk kata DAP tak heran dengan UMNO. Bukan, UMNO ni dayus. Itu masalah dia. Mendesak ceroboh tanah haram dibelikan grant. Isu dia senang lah. Jadi darai. Puak-puak UMNO ni semua darai. Kerih dah tumpui. Bukan kerih tumpui. Mana ada darai bawa kerih? Darai buah gencu. Dia bukan pakai kerih. Dia buah gencu jalan je ni. Lah ni UMNO je ni lah. Awak duk katakan DAP. Mereka ni kawan kami. Macam tu lah. Bukan ada kerih. Nak sembang apa lagi? Dah lewat contoh. Itu dia duk kata. Bila kita duk kata ke DAP, mereka marah. Jangan duk kata ke DAP. Mereka kawan kami lah. No. Aduh. Sebab tu mereka tak marah ni. Siapa duduk dengan UMNO tu semua jadi semua haldai semua. Semua jadi darai. Jadi Okey. Marah puak-puak UMNO. Saya marah semua kat mereka. Sebab mereka ni duk sembang perjuangan Melayu tok mereka. Mereka tak berani nak kata apa langsung.
Hanya dengan buat lagu tu malam Jumaat ni. Arbok Saya tak boleh lama malam ni tuan-tuan Avatar dah jadi aw. Avatar apa? Pergi tanya mereka apa perjuangan yang mereka bawa. Pasal isu yang kalimah pun tak berani senyap Pasal isu ni saya nak beritahu tuan-tuan. Ni berita keluar dua. Yang pertamanya adalah Persatuan Jejaka Malaysia. Persatuan gay di Malaysia boleh tegur ahli parlimen. Tegur ahli parlimen bila ahli parlimen kata bahawa golongan gay ataupun LGBT ni ada masalah mental. Mereka bawa keluar satu kenyataan berita. Ni kalau sebut lagi kena blok lah. Mereka bawa keluar satu kenyataan berita. Mereka kata apa? Mereka tegur ahli parlimen. Mana pernah dalam sejarah berlaku benda ni? UMNO berani tegur tak? UMNO tak berani tegur. Luqman Adam berani tegur? Tak berani. Cuba Luqman kata, macam mana boleh keluar statement mereka dekat dalam Malaysia? Baru ni keluar apa pula? Baru ni keluar dalam MK pula. Statistik apa nama ni, discrimination apa nama, diskriminasi berkaitan dengan transgender. Ini yang darah-darah ni lah. Ada apa boleh keluar? Malaysia adalah negara yang tidak memelihara transgender ni, yang ditekan dan sebagainya. UMNO tak berani kata macam mana berita berkaitan dengan hak asasi transgender boleh keluar dalam Malaysia punya berita. UMNO berani sebut tak? UMNO tak berani sebab apa? UMNO jadi darai duk sembang apa? Dayus tak berani. Mati pucuk. Memanglah. Okey tuan statistik darai Malaysia yang penting kalau hampa baca kat dalam MK Saya bukan sembang kari, pergi tengok lah. Pergi tengok dalam berita. Sebab hang tak pernah baca berita. Sebab itulah hang kena jeduk jadi bangang macam tu. Cuma kalau hang baca berita, tak jadi bangang lah, jadi manusia lah. Dia jadi manusia ni kena baca. Dia masalah anak-anak papa ni. Ni tuan-tuan tengok. Kalau saya bawa naik live macam semalam semalam dalam live Ratu Naga, ada seorang lah orang Pakatan Harapan. Saya heran. Orang Pakatan Harapan kalau naik je live mesti nak cakap lulu gua-gua. Lu faham bro, gua macam ni okey je, harga barang tak ada naik pun, lu je duk sibuk lebih-lebih. Saya kata kat dia, orang yang beranak di Kuala Lumpur, di Selangor pun tak cakap lulu gua-gua tau. Orang KL dengan Selangor pun tak cakap, ni mana punya makpek mai duk. Lu faham bro, gua tak ada hal pun, barang okey pun semua. Bila tanya mai mana-mana Perak, bila tanya mai mana Kedah, ni buat malu je lah. Orang di KL pun tak cakap lulu gua-gua. Inilah bilanya anak-anak papa ni yang suka melihat drama, filem. Sebab tu bila mereka menang kerajaan, benda pertama mereka buat apa? Tu, dia bawa keluar. Dia tolol story. Dia buat keluar benda tu. Sebab apa? Sebab mereka ni suka dengan melihat drama. Tu bila mereka tengok AL gangster tu jadi lulu gua-gua tu. Orang tanya mai mana-mana, mai Kedah, mai Perak, lulu gua-gua. Orang KL pun tak ada lulu gua-gua. Okey siapa nak masuk boleh tuan-tuan. Saya buka untuk siapa yang nak berbisi. Ni siapa dia ni, Ustaz Khalid bukan. Okey tuan-tuan saya rasa di FB setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Kalau ada salah tersalah susun kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Okey tuan-tuan semua.